kuntum tumbuh merata, sayang merbali pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel dan para hadirin yang dihormati. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dapat juga kita berkumpul pada hari ini untuk membincangkan forum yang sedang menjadi bualan orang ramai. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang hebat belaka pada hari ini, izinkan rakan setugas saya untuk mengulas serba sedikit tentang tajuk forum yang ingin dikemukakan pada hari ini. Pada hari yang mulia ini, kita akan mengulas tajuk forum berkaitan hal rumah tangga, isu pernikahan sindiket. Sebelum kita mulakan forum kita pada hari ini, izinkan kami mulakan dengan sepatah dua kata. Seperti yang kita tahu, masalah rumah tangga seperti pernikahan sindiket bukan lagi perkara yang asing di telinga masyarakat. Zaman kini malah perkara ini ibarat cendawan tumbuh selepas hujan dalam kalangan masyarakat. Pernikahan sindiket ini menunjukkan satu fenomena yang masih berlaku dalam masyarakat Malaysia. Walaupun terma nikah sindiket tidak digunakan secara langsung dalam perbincangan di antara para ulama', namun syarat yang jelas telah pun diperuntuk bagi menentukan kesahihan sesuatu perkahwinan yang dijalankan. Antara perbualan yang diketengahkan ialah mengenai kes nikah sindiket, penyebab dan kesan. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam lagi berkaitan topik perbincangan ini, boleh lagi jika kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya, Encik Muhammad Azrul Rizwan Syahputra bin Mustafa yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang Encik, apa khabar? Terima kasih saudari pengurusi. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Usai salam perkenalkan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kali ini. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, ialah kiranya kita menelusuri apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pernikahan sindiket ini. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada panel pertama, Encik Azrul. Mohon Encik menguraikan persoalan ini kepada semua. Awal bismillah, pembuka bicara. Terima kasih saudari pengurusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Maksud pernikahan sindiket ini merupakan perkahwinan yang dilakukan oleh jurunikah yang tidak bertauliah atau jurunikah yang tauliahnya sudah tamat tempoh dan menyebabkan sesuatu perkahwinan itu tidak sah. Dari segi perundangan, kerana gagal mematuhi Seksyen 28 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 atau dipendekkan UAUKT, ia merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 39 AUKI. Sekiranya terdapat pasangan yang disyaki bernikah secara sindiket, wali dan saksi yang hadir semasa pernikahan tersebut dijalankan perlu dipanggil semula untuk membuktikan sama ada sah atau tidak pernikahan yang dijalankan. Selain itu, perkahwinan yang tidak mengikut prosedur perundangan juga merupakan nikah sindiket, walaupun perkahwinan sebegini boleh jadi sah menurut hukum syarak. Nikah sindiket juga adalah merupakan pernikahan yang tidak didaftarkan di pejabat pendaftar. Perkahwinan yang mana wali yang menikahnya tidak mendapat tauliah daripada Majlis Agama Islam Negeri. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang takrif tentang serba sedikit berkaitan pernikahan sindiket daripada ahli panel kita yang pertama. Seperti yang saya mengkaji dalam kes Husin lawan Suayah dan Ahmad Hassan, Perlis kes MA 130/80, plaintiff yang merupakan bapa kepada responden pertama memohon mahkamah membatalkan pernikahan tersebut kerana ia berlaku tanpa izin. Kahwin lari di Pulau Panjang, Sentul, Thailand. Mahkamah telah memutuskan akad nikah tersebut batal atas alasan tiada izin wali serta tiada wakalah atau wakil raja diperolehi. Seterusnya, saya mohon penjelasan dari ahli panel kedua, Encik Ibrahim. Boleh beri sedikit penjelasan tentang kes ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih buat saudari pengurusi. Sidang hadirin yang dihormati, penyebab utama tentang berlakunya punca daripada salah faham masyarakat antara peruntukan undang-undang yang sedia ada.
Sebagai contoh, Seksyen 23 Kurungan 3 AUKI 1984 berhubung dengan permohonan poligami memperuntukkan tentang keizinan isteri pertama yang perlu diperolehi oleh pihak suami sebelum berpoligami. Walau begitu, keizinan tersebut adalah tidak wajib. Ia hanya diperlukan untuk membantu mahkamah punya keputusan sama ada menerima atau menolak permohonan poligami tersebut. Antara alasan lain yang digunakan bagi pernikahan secara sindiket ini ialah kerana ianya sangat mudah, cepat dan tidak perlu perbelanjaan yang sangat besar. Undang-undang mahkamah dikatakan merumitkan keadaan kerana terpaksa menjalani beberapa prosedur tertentu sebelum sesuatu perkahwinan dapat dijalankan. Perlu diingatkan bahawa kewujudan undang-undang ialah sebagai instrumen untuk mengatur hubungan manusia antara satu sama lain serta hubungan manusia dengan negara. Atas alasan undang-undang yang ketat serta prosedur yang menyusahkan, sesetengah pihak memilih jalan pintas untuk berkahwin, terutamanya apabila melibatkan perkahwinan yang bawah umur, perkahwinan luar daerah serta perkahwinan dengan warga asing. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar tentang isu yang boleh menyebabkan masyarakat terlibat dalam perkahwinan sindiket ini. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, apakah kisah yang dapat dijelaskan kepada masyarakat? Silakan Syazrul. Terima kasih saudari pengerusi. Antara kesan jika satu pasangan itu melakukan pernikahan sindiket ialah proses pendaftaran perkahwinan tersebut akan memakan masa yang sangat panjang. Jelasnya, ini kerana ia melibatkan prosiding dan dokumentasi untuk didaftarkan semula dengan pengesahan daripada pihak mahkamah dan akan bertambah rumit sekiranya dokumen yang dikemukakan itu tidak mencukupi atau palsu. Jika tidak didaftarkan, maka tiada surat perakauan nikah yang sebenar akan diperolehi dan kita harus sedar surat perakuan nikah tu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai suami isteri. Tanpanya, kita tidak dapat mendaftarkan kelahiran anak seperti biasa, lalu mengakibatkan status pengesah tarafan dan warga negara juga tidak dapat dipastikan. Susulan itu, katanya tindakan undang-undang bawah enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor pada 2003 boleh dikenakan kepada pasangan terbabit kerana bernikah tanpa kebenaran. Pasangan nikah sindiket ini juga boleh dikenakan denda RM1,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Terima kasih Encik Azrul dan Encik Ibrahim. Demikianlah perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang pernikahan sindiket ini. Isu ini amatlah perlu kita elakkan demi masa depan dan keberkatan tentang perkahwinan tersebut. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayu dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Semoga kita dapat memahami serba sedikit tentang isu yang telah diulaskan sebentar tadi. Salah silap diucapkan kepada semua pihak, terutamanya ahli panel yang terhormat. Itu saja dari kami.